Okay, so hari ni kita akan sambung tutorial 4.2 tu. Saya nak bincangkan ini adalah untuk kelas hari ni kita ada macam ada topik baru lah ya. Ada topik baru iaitu what we call as percentage yield ya, percentage yield lah ya. Alright, saya nak buat analogi lagi lah ya, menggunakan burger kita punya contoh lah ya. Okay, so contohnya kalau kita tengok, katalah kita ada, mana dia drawing. Okay. Katalah kita ada burger macam ni lah, nak buat burger kena ada 2 roti plus dengan 1 daging ya, produce 1 burger. Kita ada macam gini ya, 2 roti 1 daging lah, dapat 1 burger lah ya. Okay, sebelum ni kita bincangkan nak dapatkan limiting return kan. Contohnya katalah saya bagi 6 roti 6 daging. Jadi buat perkadaran kita tahu bahawa, saya tak payah tunjuklah equation dia punya calculation yang ni. Sebab itu kita dah faham kan. Mestilah yang menjadi limiting return adalah roti. Kan? Okay. Sebab kalau 6 roti perlukan sebanyak 12 daging lah. Ini ikut perkadaran dia lah. Ya, 6 roti. Okay. Perlukan, 6 roti perlukan 3 daging je. Perlukan 3 daging je. Tapi kita dibekalkan sebanyak 6 daging. Ya. Ada yang masuk ke? Kejap ya, saya tengok. Ada ya. Okay. Alright. Untuk 6 roti kita perlukan sebanyak 3 sahaja daging. Jadi daging yang dibekalkan itu ada 6. Jadi dia berlebihan. Maka daging itu adalah kita namakan sebagai excess reactant. Okay. Okay, jadi untuk kes hari ni, ya, katalah kamu diberikan, okay, saya ambil contoh yang sama juga. Kamu diberikan sebanyak 4 roti. Kamu diberikan, okay, sebanyak 4 daging. Okay. Kamu diberikan. Teori dia yang ini. Calculation yang asal, equation yang asal adalah yang ini. Ini equation asal lah. This is the equation lah. Ya. Okay, tapi diberikan ini 4 roti, 4 daging. Okay. Tiba-tiba boleh menghasilkan 1 sahaja burger. Ini secara soalan dia. Maksudnya kalau kita tengok ya, kamu menghasilkan 1 burger. 1 je burger kita dapat. Okey. Jadi untuk soalan hari ni kita namakan sebagai percentage yield. Percentage yield. Ada theoretical yield. Percentage yield. Yield ni adalah yield in bahasa yield adalah yield produk lah, produk. Peratus produk. Produk secara teori. Lepas tu kita ada theoretical yield dan juga kita ada actual yield. So saya gunakan ini sebagai contoh lah. Okay. So katalah untuk mengapplykan roti ni, burger ni, untuk mengira percentage yield, theoretical yield dan actual yield. Okay. Kalau dalam soalan tu kamu diberikan, contohnya kamu diberikan 4 roti, 4 daging, menghasilkan 1 burger.
menghasilkan satu burger. Yang ni dalam soalan diberikan. Ini diberikan dalam soalan. Okey. Jadi sekarang dia suruh kamu kira berapakah percentage yield. Berapakah theoretical yield? Berapakah apakah actual yield? Actual yield adalah yang ini yang diberikan dalam soalan. Berapa banyak burger yang kita dapat? Sebenarnya adalah ini. Okay, ni this is the actual yield. Okay, sekarang kita nak kira theoretical yield dulu. Okay, so cuba tengok dalam soalan ini. Okay, cuba tengok dalam soalan ini. Kita tahu bahawa untuk 4 roti hanya memerlukan 2 daging. Maka roti adalah limiting reactant. Roti adalah limiting reactant. Okay, roti adalah limiting reactant. Jadi sekarang kalau kita ada 4 roti, okay, berapa banyak burger yang kita boleh dapatkan? So kita buatlah daripada perkadaran. 2 roti boleh menghasilkan 1 burger. 2 roti. Kalau 4 roti boleh menghasilkan sebanyak 2 burger. Ini kita namakan sebagai theoretical yield. Ini we call it as theoretical yield. Yield tu hasil teori. Hasil produk secara teorinya dengan adanya 4 burger kita boleh menghasilkan dengan menggunakan 4 daging, 4 roti kita boleh menghasilkan 2 burger. Ini hasil secara teori. Tetapi yang sebenarnya kita hanya boleh dapat 1 dalam eksperimen itu, kita hanya dapat 1 burger je. Kita hanya dapat 1 burger saja. Tahu? 1 lagi burger mana? Sepatutnya secara teori kita dapat 2 tapi kita hanya ada 1. 1 lagi dah kena songlap oleh sesiapa lah makan. Ataupun dalam eksperimen itu mungkin hasilnya terlekat pada kertas filter paper ke ataupun ke mana-mana sajalah, ya. Okey, boleh tak? Apa ni? Lemak kucing. Kak. Ambil ni Atan kacau mama. Atan. Tak nak lagi kaki mana takut. Sakit. Aku nak belajar. Okey. Jadi kan kalau kita tengok ya, ini daripada soalan. 4 roti, 4 daging. Lepas tu dalam soalan tu dia kata dapat 1 burger. Okey. Jadi sekarang ditanya kepada kamu, berapakah percentage yield, apakah theoretical yield? Jadi kalau kita tengok sebenarnya secara teori mengikut limiting reactant, okey, kita kena ambil daripada berdasarkan berapa banyak burger terhasil, mesti ambil daripada ratio limiting reactant lah. Okey, sepatutnya untuk 4 roti boleh dapat 2 burger. Tetapi kita hanya mampu dapat sebanyak 1. Okey, satu saja burger. Okey, sepatutnya secara teori untuk 4 roti kita kena dapat 2 burger. Ini secara teori. Ini we call it as theoretical yield. Jadi berapakah percentage yield? Percentage yield adalah ini we call it as actual yield. Hasil sebenar. Okey, percentage yield adalah actual yield dividekan dengan theoretical yield darabkan dengan 100%. So berapakah actual yield? Actual yield satu burger. Okey, 1 burger. Okey, bahagikan dengan sepatutnya berapakah theoretical yield? Okey, 2 burger. Okey, darabkan dengan 100%. So, kita akan dapati percentage yield adalah sebanyak 50%.
Yang ini secara mudahnya kalau kita menggunakan burger lah sebagai kita punya analogi. Boleh ya? Ini kita menggunakan burger sebagai analogi kita lah. Ya. Jadi kita cuba tengok soalan. Mari kita lihat soalan. Cuba tengok soalan nombor 18 tu. Cuba tengok soalan nombor 18. Okay. Okay. So sekarang cuba tengok soalan nombor 18. Define percentage yield. Percentage yield ni apa? Percentage yield is the ratio of the actual yield. Ni tadi. Percentage yield. Okay, percentage yield ialah actual yield divide dengan theoretical yield. Darabkan dengan 100%. Ini itu maksud percentage yield lah. If you want to write dalam bentuk equation pun boleh. Okay, dalam bentuk formula pun boleh. Bentuk formula. Ataupun dalam bentuk ayat lah. Ya. Percentage yield is the ratio of actual yield obtained from the experiment to the theoretical yield multiplied by 100% lah. Itu maksudnya percentage yield. Apa yang kita nak belajar hari ni ialah percentage yield. Ya. Alright. So, mari kita lihat contoh soalan pengiraan untuk percentage yield lah. Ya. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok. Ya. Kita ada aluminium react with bromine gas to form AlBr3. So kita ada aluminium. Okay. React dengan bromine gas. Bromine gas dalam bentuk molekul. Ya. Kalau dia kata atom, yes, kita ada Br sahaja. Ya. Bromine, klorin, fluorin, iodin tak wujud secara semula jadi sebagai atom. Tak stabil. Dia akan wujud sebagai molekul dwi-atom. Ya. Okay. So, produce AlBr3 lah. Ya. Saya ambil sekejap kawan-kamu. Okay. Jadi, kamu kena balancekan yang ni. Yang ni ada 2 Br, yang ni ada 3. So, apa buat kat sini? Kita mungkin boleh darab kat sini 3. Sini boleh darab dengan 2 lah. Jadi, Al kita lambatkan sebab dia pun Br pun sendirian jugalah kan. So, ini we have to multiply by 2 lah. Ya. Sebab Al belah kanan ada 2. Samakan dengan belah kiri lah. So, kita dapatlah dia punya equation. Okay. Now, kamu determine the limiting reactant. Okay. Determine the limiting reactant. Sekarang diberikan kepada kamu Al adalah 30 gram. Okay. Br adalah 100 gram. Determine the limiting reactant. So, macam saya ajar semalam, kalau nak determine the limiting reactant, semua kena buat dalam perkadaran bentuk mol. Ya. So, apa kita kena buat? You have to calculate mole of Al. Kira mole Al. Mole Al adalah 30/27. Here you will get 1.111 mole. Dia bagi saya ambil jawapan kat bawah lah. Patutnya kena ada 4 decimal place tu. Tak apa ya. Kita nak belajar konsep ya. Alright, so sekarang kita kira mole Br2. Okay, kita ada 100 dividekan dengan bromine 79.9, ada 2 Br2, so darab 2 lah. So, bahagikan dengan 2 times 79.9. So that the mole is 0.626 mole. Okay, so selepas itu daripada sini apa kita buat ialah, okay, kita ambil dia punya perkadaran lah. Jadi 2 mole Al, okay,
perlukan 3 mol BR. Okay. Jadi sekarang tu mol AL perlukan 3 mol BR2. Yang masuk lambat mungkin analogi dah terlepas tau. Nanti tengok baliklah yang awal ya. Video yang awal tu. Analogi tu kadang-kadang penting untuk kita punya set induction kita nak guide kita punya pemikiran. Penting lah ya. Siapa yang masuk lambat mungkin kena tengok baliklah video yang awal sikit sebelum ni. Bukan yang lambat sangat lah ya. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok, kita ada sebanyak, kamu nak ambil daripada persepsi mana? Daripada BR pun boleh, daripada AL pun boleh. Okey, katalah saya ambil daripada BR. Okey. Kalau kita tengok dari sini, kita ada 0.626 mol BR2. Okey. Perlukan berapa mol AL? Kalau kita ada 0.626 mol BR2, actually, how many moles of AL yang kita perlukan? Saya buat calculation kejap ya. 0.6 divide by 3 times 2. Okay, kita sebenarnya memerlukan sebanyak 0.4173 mol AL. Okey. Tapi mol AL yang dibekalkan adalah sebanyak 1.1. Ini menunjukkan bahawa untuk 0.626 mol BR2 memerlukan hanya 0.4173 mol AL. Tapi mol AL yang dibekalkan 1.1. Apa maksudnya sekarang? AL yang dibekalkan itu lebih banyak daripada yang diperlukan. Faham tak? Okey ke tak okey? Faham. Faham, Madam. Faham Okey, jadi sekarang kalau kita tengok, maksudnya AL ini adalah excess reactant. Yang menjadi limiting reactant adalah BR2. Okey faham ya? Yang ni kalau kamu nak kira daripada persepsi mana pun tak apa. Katalah saya tak nak. Madam ni kira daripada belakang pergi depan kan. Tak nak. Okey, kamu nak buat lain. Katalah macam tu kan. Okey, sekarang kita ambil lain. Kita ambil lah kat sini. 1.11 mol AL. Perlukan berapa mol BR2? Okey, saya buat calculation balik lah ya. Katalah saya ada 1.11 divide by 2 times 3. Saya perlukan sebanyak 1.665 mol BR2. Nampak tak ni? So sekarang kalau kita tengok, saya tengok daripada persepsi AL menunjukkan bahawa BR ni tak cukup. BR yang dibekalkan adalah 0.626 mol saja. Sedangkan untuk 1.11 mol AL perlukan sebanyak 1.665 mol BR2. Cukup tak ni? Tak cukup. Nak beli iPhone 13, duit ada 1,200. Tapi iPhone 13, dia nak keluar 10 yang gitu. 3,800 cukup tak? Tak cukup. Macam tu lah contoh dia. Okay. Untuk 1.11 mol AL perlukan 1.665 mol BR2. Sedangkan mol BR2 yang dibekalkan hanyalah 0.626. Tak cukup. Maka ini menunjukkan bahawa AL adalah limiting reactant sebab dia tak cukup. Okay. Bila BR adalah limiting reactant, tak cukup. Maka secara automatiknya AL akan menjadi excess reactant. Kamu ambil daripada persepsi mana pun, jawapan akan dapat yang sama lah. Ya? Dapat yang sama. Alright. Okay, so sekarang kalau kita tengok, sekarang dia sudah determine the limiting reactant. Limiting reactant
memang nampak jelas terang bersuluh adalah BR. Jadi BR is a limiting reactant lah. Okay. Alright. Dah dapatlah untuk soalan yang kedua. Okay, yang pertama you have to write the balance equation. Yang kedua you have to determine the limiting reactant lah. Okay. Jadi sekarang calculate the mass of the product at the end of the reaction. Kita nak dapatkan sekarang produk dia. Produk AlBr3. So nak dapatkan produk kena ratiokan daripada limiting reactant yang disediakan. Yang disediakan dalam inilah, dalam bentuk yang ni. Bukan yang kita kira-kira kat sini ni. No. Bukan. Okay. Nak dapatkan produk kena ambil daripada menggunakan ratio limiting reactant. Ya. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok untuk soalan yang ketiga. So, untuk soalan yang ketiga kita ratiokan di antara limiting reactant dan produk lah. Okey, jadi daripada equation kita tahu bahawa 3 mol Br2 produce 2 mol AlBr3. 3 mol Br2. Kenapa ambil Br2? Sebab dia limiting reactant. Tahu? Okey. Kenapa 2? Sebab ini kenapa ini 3, sini 2? Sebab daripada equation lah, daripada equation ni. 3 mol Br2 produce 2 mol AlBr3. Bolehkah? Okay. Boleh. Boleh ya? Boleh. Okay. Okay, jadi sekarang mass produk yang kita akan dapat ini nanti adalah kita namakan sebagai theoretical. Ni mass yang kita dapat daripada ratio menggunakan limiting reactant, ini automatic kita namakan sebagai theoretical yield. Walaupun dia tak cakap itu adalah theoretical yield. But this is the theoretical yield lah. Ya, mol secara teorinya. Ya. Alright, jadi sekarang kalau kita tengok, okay. Kalau kita menggunakan sebanyak 0.626 mol Br2, how many moles AlBr3 yang kita boleh dapat? Yang ni kamu kira terus dekat kalkulator, kamu tunggu tuliskan je jawapan. Selalunya skema markah dia buat macam tu lah ya, untuk calculation. Ya, kamu kira lah terus 0.626 divide by 3. Times 2. So that you will get 0.4173 mol AlBr3. Okay, so if you want to calculate mass AlBr3, kita ada mol darab dengan molar mass. Molar mass dia adalah Al27 plus dengan Br adalah 79.9. Darab 3 lah. So darab dengan 27 plus 3 times 79.9. So that you will get 1130 gram. Inilah ya, kamu dapat banyak tu. Mass of AlBr3. Boleh ha? Yang ini adalah theoretical yield. Sekarang soalan yang keempat, what is the percentage yield? If only 55 gram of AlBr3 were actually recovered at the end of the reaction. Jadi sekarang untuk soalan yang keempat,
Okay, percentage yield. Kita ambil lah. Ini kita namakan sebagai actual yield. 55 divide dengan 111.3 times 100%. So that you will get 55 divide answer times 100. So that you will get 49. 49.41%. Inilah. Okay ya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay, kamu nak salin daripada atas ke? Boleh salin daripada atas lah. Sekejap lagi kita bawa turun bawah ya. Salin dulu, sekejap lagi. Kalau ada tak faham, saya explain balik. Apa cakap? Madam, Hmm? kalau Ya. yang percentage yield tu kan, macam mana kita nak tahu actual yield dia? Actual yield biasanya dia beri dalam soalan. Nampak tak ni? Macam ni. Ini actual yield ya. Kalau theoretical yield tu dia mesti kita kira daripada ratio, daripada limiting reactant. Faham tak? Nak dapatkan theoretical yield, ini secara teori je. Secara teori ni berapakah mass of AlBr3? So macam mana nak dapatkan dia? Dapatkan daripada ratio menggunakan limiting reactant lah. Boleh dapatkan daripada limiting reactant. Okay, boleh madam. Itu teori. Macam tu. Okay ke? Faham ke? Ke ayat saya mengconfusekan kamu? Semakin cakap Faham, semakin faham. confuse. Tak Tak. Okay ke? Tak. Okay. Biasa actual yield dia beri dalam soalan lah. Ataupun dia mungkin boleh tukar. Tengoklah dia boleh tukar juga. Okay. Dah habis salin kat atas, saya turun bawah sikit ya. Ni. Madam. Ya. Actual yield tu dia macam mana madam? Saya tak faham. Theoretical Maksud. yield tu. Aha. Theoretical yield tu. Okay. Saya guna analogi burger dengan tu boleh tak? Saya guna analogi. Boleh je madam. InsyaAllah boleh. Kan? Sebab kalau yang ni kan dia macam susah tau kita nak fikir. Dia, dalam bentuk mol 0.46 memang alamak susah nak bagi faham. Macam tu lah kan. Saya faham benda tu. Susah kita nak nampak sebab kita tak boleh imagine dia sebenarnya. Kalau saya guna burger boleh Sekejap lagi, okay salin dulu yang ni. Sekejap lagi saya gunakan burger, roti dan daging sebagai analogi. Saya rasa yang tu senang untuk kita faham. Ni dah habis ke? Salin dulu. Sekejap lagi saya gunakan. Tak apa, soalan tak banyak kita bincang pun tak apa. Asalkan kamu faham konsep. Itu paling penting. Okay. Dah Saya masuk dekat pen sekejap. Okay, guna pen ni dia senang sikit. Pakai pen yang lama lah. Okay. Contohnya kan macam ni lah. Okay. Saya kecil sikit. Okay. Katalah dalam soalan tu. Ni dalam soalan dibagi kepada kamu. Okay. No. Ni equation dulu. Ni equation. Kita ada 2 roti dan 1 daging. Ini equation biasa. Boleh menghasilkan 1 burger. Ni lah. Burger saya lah kan. Macam Neptune Neptune punya. Tapi tak apalah. Asalkan kamu faham. Boleh ya? Okey. Katalah dalam soalan. Ini adalah equation. Ini equation lah. Equation.
Katalah dalam data, kamu diberikan, okey, dalam data, kamu diberikan 8 roti dan diberikan 6 daging. Kamu dapat sebanyak 2 burger. Dalam ini data dalam soalan. Ini data dalam soalan. Okey. Jadi sekarang dia tanya kepada kamu. Yang pertamanya dia tanya, apakah limiting reactant? What is the limiting reactant? Yang kedua, dia tanya theoretical yield. Yang ketiga dia tanya percentage yield. Sedangkan dalam data dibagi benda ni. Dibagi benda ni. Dia bagi roti, bilangan daging, bilangan burger yang kita dapat. Okey. Ni kan. Okey. Jadi sekarang ditanya soalan dia. Okey. Kita cuba jawab yang pertama dulu. So dia memang susunan dia memang kena jawab dululah what is the limiting reactant. Okey. Limiting reactant sekarang kita boleh nampak lah. Okey. So kalau kita tengok daripada persepsi roti. 8 roti. Okey. Memeluk. Sorry. No. Sana. Cek silap ayat. Bagi besar sikit. Ya, awak tak mau besar? Ada kecil juga. Okey, daripada equation lah. Mana pen saya? Ni. Bawah sikit. Okey, daripada equation 2 roti perlukan 1 daging. Kalau kita ada 8 roti, kita sebenarnya memerlukan sebanyak 4 daging. Yang ni faham tak? Boleh kan? Boleh. Tapi daging yang dibekalkan kepada kita 6. Yang dibekalkan kepada kita 6. Menunjukkan bahawa daging ni adalah excess reactant. Maka secara automatik, roti adalah limiting reactant. Okey kah? Tak okey. Ataupun ini kita tengok daripada persepsi roti. Kalau kita tengok daripada persepsi daging. 1 daging perlukan 2 roti. Okey, kalau kita ada 6 daging, how many roti yang kita perlukan? 12 roti. Sedangkan roti yang dibekalkan 8 je. Cukup tak roti tu? Tak cukup. Kan? Maka roti adalah limiting reactant. Roti adalah limiting reactant. Manakala excess reactant adalah daging. Jadi secara kesimpulannya kita boleh katakan daging adalah excess reactant. Dan roti adalah limiting reactant lah. Okey. So itu kita dapat konsep dia. Okey. So sekarang kalau kita nak kira berapakah theoretical yield. Apa maksudnya tu? Maksudnya kalau kita nak dapatkan produk kita nak dapatkan burger. Dalam kes ini produknya adalah burger. Okey. Secara teorinya dengan menggunakan sebanyak 8 roti. Secara teori dengan menggunakan 8 roti, okey. Kita dengan menggunakan 8 roti, secara teori 8 roti sepatutnya kita boleh mendapatkan daripada teori 2 roti boleh dapat 1 burger. 2 roti boleh hasilkan 1 burger. Maka kalau 8 roti sepatutnya secara teori kita boleh menghasilkan 4 burger. Sepatutnya lah, kan? Tapi berapa burger yang kita dapat? 2 je. Ini kita namakan sebagai theoretical. Ini kita namakan sebagai theoretical yield.
sepatutnya dengan menggunakan limiting return, menggunakan limiting return, sepatutnya burger yang kita boleh hasilkan sebanyak 4. Tapi actual dia hanya dapat 2 saja. Patutnya kita boleh dapat 4, tapi actual kita dapat 2 saja. Ini kita namakan sebagai actual yield. Pengiraan berapa banyak bilangan burger berdasarkan kepada ratio daripada limiting return, ini yang kita namakan sebagai theoretical yield. Okey. Mari kita balik kepada contoh soalan tadilah, ya. Okey, mari kita tengok kat sini. Okey. Sekarang kita sudah tahu limiting return adalah bromin. Okey. Jadi sekarang kalau kita nak mengira berapa banyakkah ALBR3 yang terhasil, kita kena rasiokan daripada limiting return. So, kalau daripada limiting return, okey, kita tengok daripada equation 3 mol BR2 boleh menghasilkan 2 mol ALBR3. Kalau kita ada sebanyak 0.626 mol BR2, sebenarnya secara teori kita boleh dapat 0.4173 mol ALBR3. Sepatutnya dapat banyak ni. Sepatutnya dapat banyak ini. Dah dapat mol boleh kira mass. Sepatutnya mass ALBR3 yang boleh kita dapat adalah 11.30 gram. Ini adalah theoretical yield. This is the theoretical yield. Tetapi yang sebenarnya kita hanya boleh dapat 55 gram sahaja. This is what we call as actual yield. Sama macam plain tadilah. Saya ajar ni tadi. Okey. Ini adalah actual yield. This is the actual yield. Kalau ikutkan sepatutnya kan menggunakan 8 daging, 8 roti, kita boleh dapat 4 burger. Tapi tengok burger yang kita dapat hanya 2. Mana pergi lagi 2 burger? Tak cukup. Kan? Pergi mana? Mungkin kalau dalam eksperimen, bahan-bahan tersebut mungkin dah tumpah, lekat pada bekas, dan lain-lain lah. Tapi kalau dalam kes soalan macam ni, dalam kes ini, mungkin burger 2 lagi tu dah kena rembat. Ayam ambil ke? Orang makan ke? Dan lain-lain lah. Faham tak ni? Itu maksudnya theoretical yield dan juga actual yield. Yang sebenar kita dapat daripada eksperimen itu adalah actual yield. Kita kira mass daripada ratio daripada limiting return, itu kita namakan sebagai theoretical yield. Nak pergi apa? Apa? Janji ke? Tak ada ya. Tak tahu. Teruslah. Balik ke apa? Tak tahu apa siap. Betul. Teruslah siap. Tengok dulu. Tunggu sekejap. Okey. Boleh ke tak boleh ni? Okey ke tak okey? Hello. Okey ke tak? Okey. Okay, madam. Nanti kamu cubalah discuss dengan kawan-kawan mana yang tak faham. Kena ajar kawan-kawan tau. Sebab bila kamu ajar kawan-kawan, kamu akan jadi lebih mahir. Ya? Walaupun di alam maya, tak menghalang kita buat pahala lah. Macam tu. Boleh ha? Madam. Okay. Okay, ada sesiapa yang tak faham? Tanya je terus. Okay, faham ya? Faham ya? Hopefully faham lah ya. Sebab yang ni memang di konsep dia susah sikit lah. Tapi insyaAllah tenung, renung, fikir, kamu akan faham. Okay ya? Jadi dah dapat theoretical yield, dah ada actual yield yang diberikan kepada kamu. Okay, ini actual yield. Kita boleh kira percentage yield.
So percentage yield adalah actual yield. Ini actual yield. This is the actual yield. Ini actual yield. Bahagi dengan theoretical yield. Okey, darabkan dengan 100% dapatlah dia punya percentage yield. Okey. Boleh ha? Okey, mari kita lihat contoh yang lain. Satu lagi soalan. Okey. Saya tak mau tengok yang ni. Okey. Cuba buat soalan 20 ni. Okay. Cuba kamu buat soalan 20. Sampai C saja. Sampai C saja cukup ya. Cuba kamu buat. Saya patutnya kena buat kelas kek tapi saya tak nak pandai kan. Nak suruh kamu, nak tengok kamu buat kamu punya calculation. Tak apalah kot, tak payahlah kot. Okay, saya bagi masa 2 minit. Cuba kamu buat. Okay. Balancekan equation tu. Saya tak nak ajar lah balancekan equation. So kamu pandailah buat ya. Okay. Okay. So ini adalah equation dia. Okay. Determine the limiting return. Okay. Macam biasa, pertamanya you have to calculate mole hematite. Hematite mole Fe2O3. So kita ada 300 dividekan dengan molar mass hematite. Ya, molar mass hematite. Mana ya? Saya. Bagi dengan molar mass lah. Kamu kira lah molar mass dia berapa ya. Saya terus berikan dia punya mole. Yang ni saya tak nak ajar lah macam mana nak kira mole tu. 1.875 mole. Jadi sekarang mole CO. Mole CO adalah 60 dividekan dengan 12 tambah dengan 16. Jadi mole CO ialah sebanyak 2.143 mole. Yang ni yang dibekalkan kepada kamu. Okey. Jadi sekarang kita boleh mula mengira untuk mendapatkan limiting reactant. Okey, jadi kita tahu bahawa 1 mole hematite perlukan 3 mole CO. Okey. Katalah kita nak kira daripada persepsi CO. Kita 2.143 mole CO dia memerlukan sebanyak, saya ambil kalkulator. .143 divide by 3
2.143 divided by 3. Okay, dia hanya memerlukan sebanyak 0.7143 mol hematit. Banyak ni mol hematit yang diperlukan. Tetapi mol hematit yang kita ada adalah 1.875. Apa maksudnya sekarang? Kita lebih. Terlebih kan? Hematit terlebih. Maksudnya hematit adalah excess reactant. Yang tak cukup adalah limiting reactant. Boleh tak ni? So kita buat ayat lah. For 2.143 mol carbon monoxide need 0.7143 mol hematit. But mol hematit provided. Okay, so kita boleh buat ayat lah. 2.143 mol CO need 0.7143 mol Fe2O3. But mol Fe2O3 provided is 1.875 mol. Thus, Fe2O3 is an excess reactant. Okey, jadi kalau Fe2O3 excess reactant, maka thus CO is a limiting reactant. Boleh tak? So kita dah dapat dah untuk jawapan soalan A dan B. Okey, jadi sekarang soalan seterusnya, calculate the mass of iron produced. Okay. And calculate the percentage yield. Okay. Sekarang dia minta kamu kira mass of iron produced. Maksudnya dia suruh kira apa tu? Dia suruh kira? Ferem. Apa? Kira ferem. Teori? Teori Yield. Dia suruh kira theoretical yield. Theoretical yield secara teori lah. Theoretical yield. Yang sepatutnya kita dapat lah. Yang sepatutnya kita dapat berapa? Kan? Kita buat, contohnya kita buat apa? Burger tadi lah kan? 4 roti, 8 roti patutnya dapat 4 burger. Tapi tengok-tengok ada 2 je burger. 2 lagi pergi mana? Ni mesti hang dah kembek ni kan. Hampa makan dulu, hampa tak habaq nak check lah. Macam tu lah contoh. Okay ya. So sekarang kita nak kira mass ferrum yang kita dapat secara teori lah. So macam mana kita buat? Kita menggunakan limiting reactant lah. Jadi kita buat perkadaran menggunakan limiting reactant. Okay. Jadi sekarang limiting reactant adalah CO. Okay. So daripada equation, okay, ni kita kira untuk soalan yang C pula. Okay ya. 3 mol CO, okay, menghasilkan 2 mol ferrum. Patutnya macam gitulah kan. Okay. Mana saya dapat ni? Mana dapat? Daripada equation yang balance. Dari equation yang sudah balance lah ya. 3 mol CO, kenapa ambil CO? Sebab dia adalah limiting reactant. Boleh Okay. Jadi sekarang kalau 3 mol CO produce 2 mol ferrum. Okay, jadi kalau kita ada 2.143 mol CO, kita akan dapat, okay, ini 2.143 divide 2 times 3. Kita akan dapat 3.2145 mol ferrum. Kita akan dapat banyak ini mol ferrum. Sepatutnya lah kita dapat banyak ini mol ferrum. Jadi sekarang mass ferrum yang kita akan dapat, kita ambil mol darab dengan molar mass dia.
3.2145 darab dengan molar mass ferrum. Molar mass ferrum berapa? Berapa? Molar mass ferrum. Kita tengok Ustaz. Berapa ya molar mass ferrum? Alamak, saya tinggal. Ni lah yang malas kalau kamu kena ada predictable tau kalau masa jawab exam. Sebab kena cari-cari kan. 55.8. Berapa? 55? 55.8. So darab dengan darab dengan 55.8. So that you will get 179.37 gram. Yang ini adalah what we call as theoretical yield. Kenapa theoretical yield? Sepatutnya kita kena dapat banyak ni. Menggunakan limiting reactant, kita sepatutnya dapat banyak ni. Tapi sebenarnya yang dapat 70. Ini kita namakan sebagai actual yield. Jadi sekarang kita dah dapat theoretical yield. Okay. Mass ion produce. Kemudian kira percentage yield. So sekarang percentage yield. Percentage yield adalah actual yield 70 dividekan dengan theoretical yield. Yang ini adalah actual yield. Actual yield. Dividekan dengan theoretical yield 179.37. This is the theoretical yield. Darabkan dengan 100%. Okay, so that you will get 70 divide answer times 100. Kamu akan dapat berapa tu? Kamu akan dapat kenapa sikit sangat tu? Betul lah ni, saya dapat 3 point. Ni betul ke yang ni? Mass ferrum 3 mol, 2 mol. Dapat 39%. 39% kan? Tapi kenapa jawapan dia lain? Madam, kat perkadaran tu macam salah. Salah perkadaran dia? Sekejap saya kira balik Saya kira salah ni kot ya. Okay. 2.143 divide 3 times 2. Oh, saya salah kat sini. Sorry. Kat sini saya salah. Salah kira sini. Kamu akan dapat mol ferrum ialah sebanyak 1.0205 mol ferrum. Yang ni padam balik lah. Terus kat sini saya dapat 1.0205 times 55.8. So that saya dapat 56. Right? Dah. 1.4. Tak betul kan ni? Sekejap saya kira balik. Okay. 2.143 divide 3 times 2. 1.42. Apa ni senang. Sekejap sekali. Senang lagi. 2.143 divide by 3 times 2. So 1.42. Ayo. Salah lagi. 1.42. Mana pen saya? Okay. 1.4
287 mol ferrum. Ini. Okay. 1.4287 times 55.8. So that you will get 79. Okay, so kat sini you will get 79. Ada 100. 0.72. So, kamu dapat 79.72 gram ferrum. Jadi sekarang percentage yield dia, ini kita namakan sebagai theoretical yield. This is what we call as theoretical yield lah. Okay. So, saya nak erase. Nak padam. Okay. So, 70 ni adalah actual yield. Bahagikan dengan 79.72. Darabkan dengan 100%. So that you will get 70 divide answer times 100. So kamu dapat 87.81. 87.81%. Okay. Boleh tak ni? Dapatlah dia punya percentage yield. Macam tu lah cerita dia. Tak susah. Kan? Bagi faham ya. Bagi faham tau. Penting ni. Faham. Okay. Salin lah. Okay, saya ingat 2 soalan ni je kita bincang. Okay. Soalan terakhir tu macam mana? Saya tak maulah sekabut kepala kamu. Itu kemudian, ya. Bagi kamu faham yang ni by part lah. Mula-mula faham limiting. Semalam kita belajar faham limiting return. Sekarang kita belajar percentage yield. Saya tak mau banyak-banyak sangat. Determine the excess return tu kemudian, ya. Saya buat kemudian, ya. Okay, salin. Okay, dah habis salin ke? Dah. Dah habis ya? Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Anything nak tanya? Tak ada lah? Okay, kalau tak ada, kita berhenti sampai sini. Ya. Saya nak stop recording lah.